Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan sambung pelajaran kita yang seterusnya dalam bab sukatan serakan data tak terkumpul. Okay, hari itu kita dah pun belajar tentang macam mana untuk kita memplot batang daun. Okay, kita nak buat plot batang daun hari itu. Dan hari ini kita nak buat ialah plot titik. Okay, plot batang daun dia ada pasangan dia iaitu plot titik. Okay, kita tak semestinya kena buat dua-dua. Okay, kita akan buat mengikut kehendak soalan sahajalah. Kalau soalan hendak plot batang daun, kita akan lukis batang daun. Dan kalau soalannya mengkehendaki plot titik, kita akan bina plot titik. Okay, dan untuk plot titik, apa yang perlu kita ada ialah kita perlu ada kertas graf lah. Okay, kalau tak ada kertas graf, tak ada masalah. Okay, kamu boleh pakai sahaja buku petak kamu tu. Jadi kamu kena hasilkan skala sahaja. Sama juga. Cuma kegunaan kertas graf bila kita nak kira skala yang kecil. Okay. Kalau kita lihat contohnya dalam buku teks pada muka surat 215. Okay, dia bagi satu set data ni. Okay, lepas tu dia suruh kita bina satu plot titik berdasarkan data yang telah pun diberi. Okay, kalau lihat kat sini nombor yang paling kecil, jadi yang pertama ialah saya cari nombor yang paling kecil dan nombor yang paling besar. Jadi ini ialah nombor yang paling itu ialah nombor yang paling kecil, 0. Dan kalau kita perhatikan nombor yang paling besar ialah nombor jadi julat dia kecil saja, julat dia. Jadi untuk memudahkan saya kira dahulu julat. Nombor besar 8 tolak 0. Jadi saya dapat 8. Okey, julat dia saya 8. Jadi saya boleh menggunakan 0 hingga 8 lah. Okey, jadi saya pun menghasilkanlah satu skala dia kat sini. Okey, satu garis nombor 0 hingga 8. Okey, kenapa saya buat dekat-dekat je? Okey, untuk menjimatkan kertas saya lah. Okey, kamu boleh buat jarak 2 cm, 1 unit pun boleh, tak ada masalah. Tapi dia akan jadi panjang. Okey, sebab kita bukannya nak kira kat tengah-tengah tu, sebab kita tak ada nombor perpuluhan. Okey, jadi yang pertama saya cari sahaja berapa yang ada kosong. Okey, 0 1. Okey, yang pertama 0 ada 1, kita tanda je satu titik. Okey, saya tanda kat sini. Okey, dah. Lepas tu ada 2. Saya tanda dekat 2. Okey, saya tanda dekat 2. Lepas tu ada 4. Saya tanda dekat 4. Ada 7. Saya tanda dekat 7. Ada 6. Saya tanda dekat 6. Ada 0 lagi sekali. Jadi saya letak kat atas lagi. Okey, dia jadi macam itu. Lepas tu 5. 5 kat sini. Lepas tu 8. 4. 4 dah ada 1. Kat situlah dia kat atas. 1, 2, 3, 7, 7, 1, 2, 3, 7, 7, 3, 5, 3, 5, 6, 7, 8, 3. Okey, jadi saya dah pun siap saya punya plot titik. Jadi terhasil lah macam ini. Okey, setiap itu akan mewakili satu titik lah. Setiap data dia akan mewakili satu titik sahaja. Okey, dah pun siap kita punya plot titik. Dah habis. Faham? Okey, seterusnya ialah kita nak pergi kepada contoh 2.
Okey, contoh 2 dalam buku teks muka surat 217 Okey, dalam contoh 2 ni dia dah bagi 2 plot titik. Satu sains, satu lagi matematik. Okey, dia dah buat siap-siap plot titiknya dan soalan dia suruh kita cari. Okey, dia ada A B C D A B C saja. A B C. Okey, data yang manakah mempunyai serakan yang lebih besar. Okey, maksud serakan lebih besar ialah makin jauh dia. Dia semakin jauh. Okey, macam mana kita nak tahu semakin jauh? Okey, makin jauh dia. Tengok ini mula dengan 8. Berakhir dengan 15. Okey. Jadi kalau untuk sains 15 tolak 8 iaitu 7. Okey, nombor yang paling besar ialah 15, bukan nombor yang ada dekat garisan ni tau. Kita tengok titik kita ni. Okey, dia kena 15. Jadi 15, yang ni kena 8. Jadi saya tolak dengan 8 dapat 7. Kalau untuk matematik pula, okey, kita tengok nombor yang paling jauh dia kena ialah 15 juga. Ni. Jadi 15 tolak nombor yang paling kecil dia kena ialah 9. Dia tak kena 8 ni. Tadi dia ada 8. Kita ambil 8. Sekarang dia ada 9 sahaja. Jadi saya tolak dengan 9. Saya dapat 6. Jadi untuk serakan ni, okey, untuk serakan dia maknanya makin jauh dia berterabur. Okey, makin jauh dia berterabur, makin baiklah dia. Okey. Jadi serakan yang lebih besar ialah sains. Okey. Beza cerapan yang lebih tinggi. Beza cerapan yang lebih tinggi. Ni pun kita dah buat kat atas. Beza cerapan. Beza dia ialah 7. Ni kan lebih tinggi kan. 7 lebih besar daripada 6. Kuis manakah? Kena tulislah jawapan dia. Kuis sains. Kuis sains, saya tulis dalam ayat yang betul lah. Kuis sains mempunyai beza cerapan yang lebih tinggi sebanyak 7. Okey, yang tadi A saya buat ayat yang betul Okey, data yang manakah mempunyai serakan yang lebih besar. Sains, kuis sains. Kuis sains mempunyai serakan lebih besar kerana beza cerapannya lebih tinggi. Okey, jadi beza dia lebih tinggi maknanya dia makin jauh. Jadi dia lebih baiklah serakan dia. Pencapaian yang lebih baik. Untuk pencapaian yang lebih baik, kita kena tengok skor dia. Makin tinggi skor dia, makin baiklah dia. Okey. Sekarang nilai yang paling tinggi ialah 15. Seorang, sama. Okey, keduanya 14. Okey, matematik 2. Ini seorang. Jadi matematik lagi baik. Okey, 13. Matematik ada 4, sains ada 2. 12. Matematik ada 2, 4, 6. Sains cuma ada 4. Okey. Jadi untuk yang lebih baik pencapaian dia, kita tengok bilangan yang paling besar ni berapa.
Okey, jadi kalau kita perhatikan kat sini, matematik lebih baik lah. Okey, sebab 14 dia pun 2 orang, yang ni seorang je. Yang ni 4, yang ni 2 orang je. Okey, jadi dia lebih baik. Okey, skor kuis matematik lebih baik. Jadi jawapannya ialah pencapaian yang manakah lebih baik? Pencapaian kuis matematik lebih baik kerana kebanyakan skor tertumpu pada sebelas dan ke atas. Okey, kenapa 11? Okey, kalau kita tengok kat sini 11 dia ada ramai. Okey, 12, 13, 14. Okey, yang ada 9 dengan 10 cuma 2 orang saja. Sedangkan yang ini 9, 10 dia pun dah ramai kat situ. Okey. Jadi kita boleh hasilkan jawapan kita berdasarkan plot titik yang telah pun diberi. Okey, itu sahaja. Sebelum saya tamatkan kelas pada hari ini, kita akan buat praktiskan diri 8.1b. Okey, kamu boleh buka buku tab muka surat 218, praktiskan diri 8.1b. Okey. Okey, nombor 2. Okey, ini jadual dia dan dia suruh kita lukis pelak titik. Okey, saya tak boleh lukis pada satu pelak titik sahaja. Nanti tak nampak perbezaan dia. Jadi saya kena lukis pada 2 pelak titik. Okey, macam tadi dia ada 2. Cuma beza dengan yang contoh 2 yang kita nak buat ni. Bukan. Beza dengan contoh yang mula-mula kita buat tadi ialah kita kena cari dahulu nilai yang paling besar dengan nilai yang paling kecil. Okey. 35. Saya cari dahulu nilai yang paling kecil. Okey, sekarang 35. Okey, jadi yang kat sini paling kecil ialah 35. Okey, paling besar ialah 6, 65, 69. Okey, paling besar ialah 69. Jadi julatnya ialah 69 tolak 35 iaitu 69 tolak 35 saya dapat 34. Okey. Kalau kita perhatikan graf kita ni, titik yang paling kecil, kotak yang paling kecil ni ada 10 kotak tau. Dalam ni ada 10 kotak. Jadi saya boleh pakai yang 10 kotak ni. Jadi saya akan gunakan sifir. Dia ada beza ialah 34. Saya akan guna sifir 5 lah. Jadi kita cuba 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70. Okey dah. Okey, jadi saya akan gunakan 35. Jadi 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70. Kenapa sampai 70? Sebab ini ialah 69. Okey, kalau saya buat 65 je, dia tak sampai. Okey.
Okey, yang pertama saya carilah. Okey, 35 ada 1. Jadi saya tanda kat sini 1. Potong garis. 65. 46. Macam mana nak kira 46? Ini ialah sifir 5 ada 10 kotak. Jadi kita bahagi 2. 10 bahagi 2 ialah 2 kotak. Satu unit mewakili 2 kotak. Jadi 46, 45 kat sini, 46 kat sini. Okey, 2 kotak kecil. Okey, 54 kat situ. 50 kat sini. Baca sahaja dia punya skala. 56, 51, 61, 50 ada 2 69, 42, 48, 46, 47, 48, 46 ada 2, 41, 57, 56, 57, 56 ada 2, 42, 41, 42, 48, 45, 46, 47, 48 ada 2, 50 ada 1, 51, 48, 46, 47, 48, 60, 62, 55 dan 50. Okey, jadi saya dapat hasilkan macam gitu menggunakan sifir 35 lah, sifir 5. Jadi dia akan jadi panjang. Okey. Jadi saya akan lengkapkan, saya akan buat garis nombor je lah. Saya akan buat garisan. Okey, so ialah garis nombor. Okey, dan kalau kita perhatikan, dia tertumpu dekat kawasan 50. Okey, datanya tertumpu dekat kawasan 50. Okey, dah siap yang ini. Saya akan buat yang kedua pula. Yang kedua pun sama. Kita kena guna skala yang sama. Okey, kalau tadi saya dah guna 35 hingga 70. Okey, saya kena guna yang sama juga. Okey, barulah kita nampak benda yang sama. Dia berada di kawasan mana. Saya tak boleh guna yang berbeza-beza lah. Okey, kalau tak nanti ialah skala ini lain, skala yang tu lain. Jadi data dia pun akan jadi lain. Jadi saya akan guna skala yang sama. Di sini saya potong dulu. Okey. 35, 40, 45, 50, 65, 70, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 55,
Lepas kat bawah tu tak ada masalah, padam saja. Okey, dah pun sama kita punya skala. Seterusnya kita carilah titiknya dalam data yang telah pun diberi. Yang pertama 63. Ini 60, 61, 62, 63, 48, 55, 39, 46. Okey, kita tandakan sahaja 42, 45, 48, 63, 61, 62, 63, 50, 47, 45, 47, 51, 61, 54, 51, 52, 41, 42, 56, 57, 52, 50, 49, 54, 53. Dah habis. Okey, jadi datanya macam gitu saja. Okey, dia tertumpu macam itu dia. Dia tak ada yang paling banyak, tak ada apa, dia rata macam itu saja. Okey, jadi kita pun dapatlah macam ini. Okey, kalau soalan dia suruh kita komen berdasarkan, kita nak komen berdasarkan apa ni? Pencapaian kumpulan murid. Okey, jadi kita tengok yang mana lebih elok Okey. Bulan April, bulan Mei. Okey, jadi untuk bulan April kat atas bulan April yang kat atas, bulan Mei kat bawah. Jadi kalau kita perhatikan pencapaian untuk bulan April kat mana kat atas. Okey, April. Okey, dia tertumpu dekat kawasan 50. Okey, kalau yang untuk bulan Mei, dia purata dia ramai ke sanalah 50 dan ke atas. Okey, ramai 50 dan ke atas. Sedangkan untuk bulan April, 50 dan ke bawah ni yang ramai. Okey, jadi kesimpulan yang saya boleh buat berdasarkan ini ialah kesimpulan yang saya boleh hasilkan ialah pencapaian untuk bulan Mei lebih baik kerana markah apa ni? Geografi lebih tertumpu kepada 50 dan ke atas. Okey, 50 dan
dapat berbanding dengan yang ini 50 dia. Ni tak sama. Okey, kalau kita kira pun okey, bilangan untuk 50 dah ke atas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Ada 16 orang yang 50 ke atas. Sedangkan yang ini kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey, ada 15 tetapi tengok dia lebih maintain kat situ. Kawasan 50 berbanding yang inilah. Okey, yang ini ramai kawasan ini. Okey. Seterusnya yang terakhir ialah kita nak buat nombor 3 tu. Okey, nombor 3 berkenaan kelas mawar saiz kasut yang dipakai oleh 20 orang murid kelas mawar dan juga kelas teratai. Okey, itu jadualnya kelas mawar dan kelas teratai. Okey, sama juga kita akan cari nombor yang paling kecil dahulu. Okey. Ini ada perpuluhan nampak tu. Okey. Sebab tu kalau boleh kita nak pakai yang ni lah untuk senang kita kira perpuluhan dia. Okey, 6.5 paling kecil 6.5 6.5 6.5. Okey, paling kecil ialah 6.5 dan paling besar ialah 12.5. Jadi bila saya nak lukis, saya akan saya nak lukis, saya akan okey, paling kecil ialah 6.5. Jadi kat sini saya akan letak 6.5. Okey, lepas 6.5, kalau saya letak 7.5, dia akan jadi 10. Okey, satu kotak mewakili 10. 6.5, 7.5, 7 kat tengah ni. Bolehlah saya buat 7.5. 8.5, 9.5, 10.5, 11.5, 12.5. Okey, sampai 12 lah. Sebab kita ada sampai 12. Okey, seterusnya kita carilah 8. Okey, 8 berada di mana? Okey, ni 7,5, ni 8,5. Jadi 8 berada di tengah-tengah. Letaklah kat sini. 6.5, 7, 8, 8 lagi, 6. Oh, dia ada 6. Oh, tak perasan, tak apa. 6 kat sini ya. Jadi kat sini ialah 5.5. Okey, saya tambah satu lagi. Okey, 6 kat situ. 7.5. 10.5. 12.5. 8. 10.5. 7.5. 7.5. 11. 8. 6.5. 8. 8.5. 7. 6.5. Okey. Jadi kalau kat sini kita perhatikan kebanyakan saiz kaki kelas mawar ialah 7. Okey, kasut dia ialah kasut bersaiz 7. Okey. Dan kita perlu lukis satu lagi untuk kelas mawar dengan teratai. Okey, kelas teratai itu lagi. Okay, ini saya potong dulu. Okey, saya tetap guna skala yang sama, iaitu kat sini dia dah 5.5. Okey, situ 5.5, 6.5, 7.5, 8.5,
9.5, 10.5, 11.5, 12.5. Okay, lepas tu kita tengok yang pertama ialah 8.5 kat sini, 9.5, 10.5, 9, 11 kat sini, 11 kat sini, 9.5, 9, 9.5, 9, 9.5, 9, 85, 10.5, 10.5, 85, 10.5, 95, 9, 95, 9, 95, 9, 11. Okay, kalau kita perhatikan dua orang ni, okay, saiz kasut bagi kelas mawar kebanyakannya berada pada 8, sementara saiz kasut bagi kelas teratai berada tertumpu pada 9 dan juga 9.5. Warnakan kat sini. Jadi maknanya kelas teratai ni kaki dia lebih besar daripada kaki budak-budak kelas mawar. Okey. Jadi kesimpulan yang saya boleh buat ialah A kita lukis, B kat bawah ni saya buat bawah sekali. Tampal dulu. Okey, kat bawah sekali ni. Kesimpulan yang saya boleh buat ialah kelas manakah yang mempunyai saiz kasut yang lebih besar? Kelas teratai mempunyai saiz kasut yang lebih besar, iaitu 9.0 dan ke atas. Okey, 9.0. Ramai kan? Berapa orang ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orang dan 6 orang untuk 9.5. Okey. Walaupun dalam kelas mawar ni ada seorang kaki dia 12.5. Sedangkan yang ni tak ada. Tapi kebanyakan budak lain ialah 8, 9 dan juga 9.5. Sedangkan yang ni kebanyakannya ialah berapa ni? 8 sahaja. Okey. Jadi itulah macam mana untuk kita membuat plot titik dan juga mencari jawapan berdasarkan soalan yang telah pun diberikan. Okey, jadi itu sahaja untuk kelas pada hari ini. Okey, jadi terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.